Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanatina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi. Esok kali ini tentang beberapa hadis dhaif berkaitan Ramadan. Jadi kita akan jawab soalan-soalan yang remeh-temeh berkenaan dengan tajuk ini. Soalan ke-148. Seorang ustaz berkata, sebahagian hadis tentang puasa adalah hadis dhaif. Bolehkah ustaz berikan contohnya? Jawapannya, ada beberapa hadis yang ada sedikit masalah. Antaranya, hadis yang pertama, tidur sebagai ibadat bagi orang yang berpuasa. Hadis Nabi SAW. Maksudnya, tidur orang yang berpuasa adalah ibadat. Okey, hadis ini adalah hadis dhaif. Ramai juga yang menyalahgunakan hadis ini dengan bermalas-malas di tempat tidur, masih tetap mendakap teddy bear atau terus melukis peta dengan air liur basi di pulau bantal. Ramai juga yang bangun lewat pagi selepas tidur semula. Semuanya mungkin gara-gara hadis ini. Ya, hadis ini mungkin ada benar isinya jika waktu terluang dihabiskan dengan aktiviti dosa yang lain seperti mengumpat, bercakap bohong, melihat benda-benda haram dan sebagainya. Maka pada waktu itu lebih baik tidur daripada buat dosa kering. Hadis yang kedua, kelebihan Ramadan. Hadis Nabi SAW, maksudnya bulan awalnya rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya kebebasan dari neraka. Hadis ini selalu diulang-ulang semasa ceramah atau tazkirah Ramadan. Isi hadis ini okey. Cuma ada pandangan ulama yang berpendapat hadis ini dhaif. Mungkin boleh guna hadis dhaif dalam bab fadilat amal, tetapi hendaklah berhati-hati. Baik, hadis yang ketiga, ganjaran pahala yang terlalu besar. Hadis Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa yang mendapat Ramadan di Makkah lalu berpuasa dan qiyam Ramadan setakat mana yang mampu, Allah menetapkan baginya 100,000 bulan Ramadan pada selainnya. Yalah, memang Allah boleh bagi ganjaran pahala tersebut, tapi ini dikira keluar daripada norma biasalah. Hadis ini pun dhaif. Ini nampak sangat sebab pahalanya terlalu besar. Antara tanda nak kenal hadis dhaif dan palsu ialah kena tengok ganjaran pahala yang keterlaluan yang tidak padan dengan amalan. Hadis yang keempat, puasa menyihatkan tubuh badan. Hadis Nabi SAW yang bermaksud, berpuasalah nescaya kamu sihat. Hadis ini cukup famous dalam bulan Ramadan, tetapi hadis ini dhaif sedikit. Memang puasa ini ada hikmah kesihatan, cuma hadis ini dhaif menurut sebahagian ulama hadis. Bukan apa, cuma diharap para pendakwah, penceramah dan ahli agama lebih berhati-hati dalam penggunaan hadis dhaif. Lagi masalah kalau hadis palsu, sedap-sedap kata ini hadis Nabi SAW. Eloknya kalau sesuatu hadis itu dhaif, sebutlah kedhaifan hadis tersebut. Atau kalau bijak sedikit, sebutlah dengan lapas yang tidak meyakinkan bahawa itu hadis Nabi SAW seperti disebut begini. Diriwayatkan satu hadis. Ini adalah antara adab para ulama terdahulu. Baik, sketsa. Keberkatan hadir majlis ilmu. Ramadan bukan saja terkenal sebagai bulan latihan, kesabaran, syahrul as-sabr, dan berkat syahrul barakah, malah bulan ilmu. Ia memberi peluang kepada seseorang mendapat ganjaran dan pahala serta menjauhkan diri daripada perkara sia-sia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu menjadi orang berilmu. Jika tidak, jadilah orang yang mempelajari ilmu. Jika tidak, jadilah orang yang mendengar ilmu. Jangan kamu jadi golongan keempat yang tidak termasuk dalam golongan itu. Hendaklah kamu tinggalkan perbuatan golongan keempat itu. Sekianlah sahaja. Segala yang baik itu daripada Allah dan apa yang salah silap itu daripada kedaifan dan kelemahan saya sendiri.
Kita sambung di lain waktu, lain siaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.